So hari ini pelajar kita akan sambung iaitu berkaitan dengan career center service and benefit. Apakah perkhidmatan dan apakah kelebihan-kelebihan yang kita dapat daripada kita membuka servis perkhidmatan career center ni, pusat maklumat kerjaya ni, apa kelebihan yang kita akan dapat daripada perkhidmatan ni. Pertama sekali pasti kita akan memberi satu kita memberi satu manfaat dari segi career advising. Kita memberi konsultasi, kita beri konsultasi tentang career dari segi perancangan. Sebab kadang-kadang ada orang ni macam kalau kita tengok ada orang ni dia brilliant, otak dia brilliant, tapi kadang-kadang dia tak tahu nak letak tempat itu kat mana. Jadi as a counselor, career counselor, kita bantu mereka bagaimana untuk dia memperkembangkan potensi yang dia ada sekaligus dapat meningkatkan kemahiran dia dan boleh manfaat pada orang lain. So win-win situation. Okay. So dekat situ kita bagi career advising. Okay. So kita as a counselor, apakah yang kita boleh bagi advising? Kita cuba bagi dia item inventory, psychometric yang dia boleh buat untuk dia kenal pasti minat dia. Sebab kadang-kadang ni pelajar, memang ada orang yang memang dia tak kenal potensi dia. Kalau ada pun, sebab apa kadang-kadang mereka ni kabur dalam minat mereka? Sebab mereka dia tidak diberi exploration, mereka tidak diberi pendedahan. Jadi kurang pendedahan tu kadang-kadang membuatkan dia tidak terlibat secara dia tidak ada pengalaman, jadi membuatkan dia tidak tahu potensi dia. Jadi itu sebab kita memberi pendedahan kepada mereka, mereka alami benda tu. So mereka dapat alami sama ada mereka suka atau tidak, mereka boleh lakukan atau tidak. Jadi dengan pendedahan yang ada tu sebenarnya memberi manfaat kepada individu, kepada pelanggan kita, bahawa dia akan sedar, oh ini potensi dia. Sebab kita tak tahu kita ni tak tahu kita ni berani ke tak kalau kita tak pergi ke tempat yang gelap. Kita tak tahu kita ni ada kemahiran boleh main bola sepak ke selagi kita tak bermain bola sepak. Kita tak tahu kita ni lari ke tak selagi kita tak berasuk pertandingan. Jadi pendedahan-pendedahan yang kita bagi kepada pelanggan kita dengan harapan pendedahan itu dapat menerobos potensi yang dia ada dalam diri dia. Okay? Itu pertama. So shape our career interest. Kita cuba membentuk apakah minat kerjaya dia. Sebab minat ni sangat penting sebenarnya dalam kerjaya. Dan minat ini sebenarnya boleh dipupuk. Minat ini sangat penting dalam kerjaya dan minat ini boleh dipupuk. Sebab kadang-kadang ada orang tak minat. Tapi hari-hari dia tengok kan, lama-lama dia boleh timbul minat. Itu sebab bila kita tak tahu apa yang kita minat, kita tak tahu apa yang kita suka dulu apa yang kita buat. Okey? Kita tak tahu apa yang kita suka. Kita tak tahu apa yang kita suka dulu apa yang kita buat. Ini apa yang ada depan mata kita cuba timbulkan minat. So bagaimana nak timbulkan minat? Kita cek kepentingan sesuatu pekerjaan tu. Contohnya kalau kita tak minat dalam, contohlah kita sebagai as a counselor, kita tak minat menjadi counselor, nasihat-nasihat orang kita tak minat. Tapi nak timbulkan minat itu adalah kita sentiasa pergi tengok daripada side yang positif dan kita tahu apa kepentingan dia. Jadi kita faham kalau tak adalah counselor, kalau kita tak ada counselor, ramai orang bekerja, ramai orang intelektual, ramai orang akhirnya mereka burn out, stres, perhubungan mereka ada masalah. So walaupun mereka kerja dalam bidang profesional, pun banyak kes-kes bunuh diri. Sebab apa? Mereka tak tahu macam mana nak mengendalikan emosi. Mereka memang boleh mengendalikan pemikiran mereka, intelek mereka sangat pandai berucap, tapi dari segi emosi mereka tak boleh nak mengendalikan kes rumah tangga mereka tak boleh nak buat hubungan dengan saudara mara, anak-anak, tak boleh wujud komunikasi. Dan counselling is very important, this part. Okay? Jadi kita kena melihat bahawa penting ada counselor ni. So untuk kita memupuk minat itu kadang-kadang kita perlu melihat daripada angle positif dan apa kepentingan dia. So kadang-kadang ramai kalau kita tengok kalau saya tak minat lah, saya minat tapi saya dah terjebak dengan bidang ni. So kalau kita tak minat, kalau kita dah terjebak dengan satu bidang yang kita rasa kita tak minat, sebenarnya minat ini boleh dipupuk. Minat ini boleh dipupuk. Minat ni kadang-kadang dia macam seolah-olah cinta ya belajar. Cinta ni kadang-kadang boleh jadi benci. Kadang-kadang orang yang kita benci pun boleh kita cinta. Disebabkan apa? Mungkin ada peristiwa-peristiwa dan dia melihat kepada kepentingannya. Jadi begitu juga dengan minat kerjaya. Jadi kadang-kadang kita tak tahu minat tapi kita terjebak dengan kerja. Jadi pupuklah minat. Sebab kalau kita tak memupuk minat, dia akan membazirkan masa kita dan akan merugikan kita dan orang yang sekeliling kita. So dekat situ kita shape our career interest. So kalau kita dapat bagi maklumat awal, ini lebih bagus. Jadi mereka akan buat persediaan. So kita help us to make a career planning. So kita buat perancangan kerjaya. So kerjaya ini adalah sesuatu yang perlu dirancang.
So kehidupan kita ni sesuatu yang perlu dirancang. Kalau kita gagal merancang, kita sebenarnya merancang ke arah kegagalan. Jadi itulah selalu yang kita dengar kan. So kehidupan perlukan perancangan, perlu kita buat keputusan. Jadi perancangan tu kadang-kadang kita merancang, ya, perlu ada perancangan ya. Kadang-kadang jadi ke tak jadi tu belakang kira, yang penting ada perancangan. So kita membantu pelanggan kita bagaimana nak buat career planning. So kita kena faham untuk nak buat perancangan kerjaya, salah satu sumber yang kita kena ada adalah maklumat. Kena ada maklumat yang tepat dan terkini. Okay. And then kita juga sediakan aptitude assessment. So career center typical provide career or personality assessment lah. So banyak biasa kalau kita nak buat assessment, kita akan lihat kepada P2MN. Maksudnya apa? Kita melihat daripada personality, pencapaian dia, kebolehan dia, minat dan juga nilai. Okay, lepas tu kita buat. Lepas tu kita ada networking hub. Kita bantu dia menjadi jaringan kerja. Linkkan dia dengan syarikat-syarikat, boleh di telefon untuk dapatkan maklumat lanjut. Kita ada syarikat-syarikat, contohnya syarikat Shell, syarikat Petronas, syarikat Maybank, banyak syarikat kita bagi phone number kepada mereka untuk mereka telefon. So mereka telefon untuk buat networking lah. Okay. Jadi job and internship listing, placement and referral lah, kita sediakan juga tempat-tempat untuk dia boleh bekerja ataupun kita buat internship kat sana dan kita boleh placementkan dia ataupun kita buat sebagai rujukan. Dan help navigating the workforce, macam mana kita membantu dia untuk mengundi pasaran-pasaran hari ini, pekerjaan-pekerjaan yang ada di sekarang ini. Jadi maklumat-maklumat inilah yang membantu mereka. Jadi kita kena faham, apabila kita nak buat career center, salah satu yang kita kena letak dalam kita punya proposal adalah rasional penubuhan. So dalam rasional penubuhan yang ini kita boleh sertakan career center service, benefit Okay. Jadi kita nak tengok juga apakah kriteria yang perlu ada semasa kita design a CEC atau CIC ni. Kita ada 5 factor must be considered to develop CEC. Yang pertama sekali accessibility. Maknanya kita menyediakan satu tempat yang boleh diakses oleh semua orang, termasuk people with disabilities, mereka yang kurang upaya. Dari segi tempat, kita mesra pelanggan. So bila kita kata kita mesra pelanggan, mudah dicapai, mudah diakses, kita jangan lupa juga dia juga mudah diakses oleh people with disabilities. Okay, kita akan tengok apa yang kita boleh bantu, macam mana kita nak menjadikan tempat kita itu mudah. Mungkin tempat-tempat tumpuan jangan tempat-tempat tersorok. Kalau kata ada tempat lah, kalau kadang tak ada tempat, is okay. Tapi kalau boleh, pilihlah lokasi yang menjadi tempat tumpuan pelajar, tumpuan-tumpuan pelanggan, kat mana. Jadi tempat-tempat tumpuan itulah yang kita tumbuhkan pusat maklumat kerjaya supaya ia boleh diakses dengan lebih mudah. Yang kedua, attractiveness. Attractiveness ni adalah ada macam menarik lah. Dia ada daya tarikan tersendiri. Maksudnya daripada luaran saja pun, daripada dia punya pintu pun dah nampak kita macam nak pergi ke sana, tak suram. Ada poster-poster yang menarik, ada comfortable furniture yang tak nampak serabut, audio video invitation at the entrance. Jadi kalau kita nakkan tempat kita itu untuk orang masuk dan untuk orang bertanya, dia ada satu yang dipanggil persekitaran yang menarik, yang kondusif, yang terapeutik lah, yang memang bila kita tengok, kita memang dia macam welcome, macam welcome customer untuk datang. Okay, itu yang kedua. So yang ketiga, responsiveness, maksudnya stop with the material and machine that we serve that needs the client relation lah. Maksudnya material mesin-mesin ini memang sesuai, memang dia sesuai dan boleh diguna pakai, diguna pakai oleh klien kita. Add ease to operation, maksudnya mudah untuk dioperasi. Soalnya cover a variety of area including the filing system, display of material, policy and staff. Okay, semuanya operasi ini dimudahkan. Kalau kita perlu hire some staff, kita hire staff untuk memudahkan operasi. Untuk maklum balas, kita sediakan facilitator yang boleh membantu pelanggan kita agar mendapat maklumat itu dengan lebih mudah. Kadang-kadang ada yang terlalu teknikal. Kadang-kadang mereka yang bukan orang yang jenis IT savvy, jadi mereka tak berapa familiar dengan teknologi ni. Jadi kita kena bantu mereka. And then the reflection of diversity issue. So material that allow individual to see themselves in a particular job and educational opportunities. Maksudnya kita sediakan bahan itu kepada pelbagai bentuk. Kadang-kadang ada orang ni dia tak suka nak membaca. Kadang-kadang ada orang tak suka nak membaca.
dia lebih suka melihat. Jadi kita sediakan poster. Ada orang dia belajar melalui pengalaman. Jadi kita sediakan kad-kad tertentu main Jadi banyak yang kita boleh buat Okay. Banyak lagi. Sebab manusia ni dia pelbagai dia pelbagai. Jadi ada yang apa? Ada yang kira macam ada yang jenis orang yang suka membaca, suka mendengar, suka melihat. Jadi pelbagaikan sumber-sumber yang ada dalam CEC kita tu supaya nampak lebih menarik untuk orang datang. So memang kita buat benda tu untuk mengharapkan orang datang, bukan sekadar kita buat saja. Bukan sekadar kita buat. Jadi kalau nak lagi menarik, kita mungkin buat ada jualan ringan ke, air apa ni, kita jual sikit air kotak ke, macam-macam lah untuk nak menarik minat. So CEC ni kita buat, kita nak promosikan dia supaya kita beranggapan supaya memang orang nak datang dan dapat maklumat dan memberi manfaat pada orang lain. Okay, that is very important. Okay. Contoh semalam cikgu dah tunjukkan macam mana kita guna yang ni kan, kita ada kad. Contoh kat sekolah ada lah macam ni kad. Okay, kita pakai kad. Okay. Ni kita ada kad. Okay, boleh tak nampak? Ni kad. Macam kad nilai kan. Jadi dia susun-susun. Okay, dia minat apa? Kita tengok value macam ni dia ada kad-kad, kita boleh buat permainan. Sambil-sambil main. Sambil-sambil main, dia akan susun. Dia suka apa? Macam ni. Apakah nilai dia ada? Nilai dia adalah membantu masyarakat. Jadi dia susunlah apa yang dia minat. So bila dia susun, nanti kita tengok dia ni cenderung bahagian mana. Jadi benda-benda inilah yang boleh membantu mereka seronok untuk dapatkan maklumat. Jadi kita kena pelbagaikan kita punya kaedah. Kita kena pelbagaikan kita punya kaedah. Okay. Tu sudah sedikit lah kita pelbagaikan kita punya kaedah agar mereka seronok untuk itu ada salah satu contoh lah. Dulu pelajar di pengalaman sikit lah nanti awak kat sekolah. Masa cikgu dekat sekolah dulu, kat MRSan tu, memang cikgu beli poster, banting, lepas tu surat khabar dekat bilik kaunseling ada surat khabar. So surat khabar tu ada ruangan kerja, cikgu gunting mana-mana cikgu lekat suruh PRS. Lepas tu kita letak satu folder. Lepas tu ada macam lah kerja, nanti cikgu akan tunjukkan dekat CD, siapa yang beli CD tu awak simpan, nanti masa katakanlah awak ditempatkan satu kerja, kita boleh set up CEC, apakah material yang ada pada CEC tu Okay, location dia, some institutions for organization provide a room for CEC, some only located a small space. The size space should enough to conduct to staff student activity. Jangan jadikan lokasi ataupun space ini menjadi halangan kepada kita. Kalau kata kita tak ada bilik, tak apa, kita simpan dalam store, masa hari terbuka nanti kita bawa. Bawa jadikan dia maklumat. Ataupun kita digitalizekan benda tu. Kita digitalizekan, kita buat satu macam kita buat satu kita buat satu website untuk kita upload semua kat situ. Sekarang tak ada masalah. Kita jangan jadikan ruang ini sebagai satu masalah kita untuk kita nak memulakan untuk kita buat center. Tadi kita buat dia je dekat kita buat je dekat secara digitalized tetapi kita promote dekat Facebook ke supaya mereka like dan share kita punya maklumat ni dan mereka boleh berhubung kita melalui online. Sekarang ni banyak sekarang online so kita macam ni pun kita online. So siapa yang nak berminat pukul berapa, jadi kita buka je website, siapa nak masuk. Jadi kita boleh bagi penerangan letak CEC. So hari ini space tidak menjadi lagi halangan kita sebab kita boleh berinteraksi secara virtual ataupun secara maya. Okay? Hari ini pun walaupun kita berjauhan, kita boleh lagi menyampaikan maklumat. Okay? So jangan jadikan itu satu masalah lah yang besar. Kalau ada lagi bagus sebab kita boleh simpan bahan-bahan. And then culture to collect material. So kriteria dia, pertama, the group that will major use of the material, the nature of the community, the staff who will use the material, how the material will be used, and auxiliary local resource and critical CEC resources. Maknanya macam mana kita nak collect kita punya bahan-bahan ni ataupun bahan-bahan ni. Pertama, kita kena the group that will major
use the material dia. Ada the nature of the community yang kita kena lihat bahawa bahan-bahan yang kita nak bawa ni memang kita katakan significant dengan kita punya target group. Kalau di sekolah, macam mana target group dia? Kalau untuk orang golongan disability, jadi juga kalau kita ditempatkan di JKM, di satu pusat penjagaan orang kurang upaya. So kita juga nak bagi pendedahan kepada mereka. Jadi tempat-tempat orang kurang upaya yang boleh membantu, kita sediakan bahan-bahan yang kita nampak relevan dengan kita punya target group. Kan? Macam kalau di penjara, mereka yang akan dibebaskan. So kita kena sediakan maklumat-maklumat kejayaan. Lepas mereka nak pergi ni, kat mana mereka nak. Kita boleh bantu mereka dari segi kejayaan. Sebab kena faham ya pelajar, kejayaan dengan kehidupan ni tak boleh dipisahkan. Tak kira lah siapa you. Tak kira lah you bekas banduan ke, you orang tua ke, you OKU ke, sesiapa saja bila you digelar manusia, you ada kehidupan, so you mesti ada kejayaan. Tak kira lah kejayaan apa pun, tapi you mesti kejaya. So macam mana kita nak tahu kejayaan kita? Yang pertama sekali kita kena tengok apakah personality, minat dan kebolehan yang kita ada. Yang dipanggil sebagai transferable skill, iaitu kemahiran yang boleh dipindah. So dengan kemahiran kita ada, kita boleh menjana pendapatan. So katakan kita tak ada apa-apa, kita belajar pun tak pandai, katalah klien kita belajar pun tak pandai, lepas tu ada modal pun tak ada, tapi dia ada kemahiran buat nasi lemak, kan? Jadi kita bantu dia macam mana dia nak promote dengan cara diri dia, dengan keadaan dia ada. Jadi kita mungkin bantu dia, tak apa, saya jual nasi lemak, jual dulu di tepi-tepi ke, atau hantar-hantar di kedai-kedai. Kita bagi dia peluang yang kita nampak yang working tahu untuk individu tu. Jangan kita bagi satu idea-idea yang boom, tapi dia tak boleh nak buat. Jadi penting kalau kita tengok material tu, mesti material itu yang betul dikatakan signifikan dengan target group kita. Barulah dia working, baru dia function. Okay? Itu dia. Dia punya kata kunci dia. Ini satu contohlah yang dia buat secara digitalized, Idaho Career Information System. Okay, dia buat macam ni. Dia buat satu sistem lah, dia digitalize. So sebab hari ni space tidak menjadi satu halangan utama. Okay. Sekarang nak berniaga pun ada e-commerce kan, ada e-dagang, ada Foodpanda. Hari ni kan, itu teknologi lah, bantuan teknologi. Okay. Itu sebab sedikit lah perkongsian. Cikgu kita, cikgu nak share dengan awak sebenarnya berkaitan dengan dengan maklumat perkembangan kejayaan. Boleh nampak ke pelajar? Pelajar boleh nampak ke yang cikgu buka ni, yang berkongsi ni? Ya cikgu. Okay, bahan pengajaran ni. Okey, contoh ni adalah maklumat yang ni ada dalam CD ya pelajar, dalam CD. Yang ni adalah maklumat-maklumat pelajar yang cikgu kumpulkan untuk pelajar yang kadang-kadang kita tak sempat cikgu buka satu-satu lah. Ini bahan pengajaran So dekat sini ada career counselling book. Ini ada buku-buku yang pelajar boleh baca Banyak ni kalau kita tengok yang ni ada beberapa muka surat. Okey. Boleh nampak ni pelajar Okey, ini saja tengok ada 192 buku surat. Ada 192 buku surat. Yang ni buku teks ada kat sini career counselling holistic. Yang ni buku untuk kita bahan sikit bacaan lah. So pelajar juga boleh letak dekat bahagian tu bagi pelajar-pelajar yang macam ada pelanggan-pelanggan kita nak tahu dengan lebih dalam tentang apa itu career counselling, kita boleh bagi dia e-book. Macam ni. Ini adalah e-book cara understanding the career counselling. Ini bahan-bahan yang kita boleh digitalizekan Okay, ni kita sediakan buku-buku e-book yang ini e-book. So bahan-bahan yang berkaitan kejayaan. Okey, yang ni macam ni resume kita sediakan Holland Code. Okey. Ni. Jadi kita bagi tahu dia apa yang dikatakan Holland Code, dia ada real sex Okey, kalau kata dia realistik, dia jenis apa. Ni kita bahan-bahan ini kita boleh yang ni bahan-bahan yang mudah lah supaya dia akan tahu. Ni antara universiti, major, ini antara kod-kod yang kita boleh tengok lah tapi kita buka satu-satu. Pelajar tak berkesempatan kadang nak tengok. Ni cikgu tunjuk. Ni adalah maklumat sumber-sumber yang kita boleh ada dalam, tapi pelajar kena susun ikut dia punya kategori. Okey, ada juga resume ini sampel resume. Kita boleh tunjuk. Ni contoh resume Okey, ni contoh resume yang boleh, kalau ada setengah yang tak tahu nak buat resume, boleh jadi bagi dia pamphlet.
Ini antara resume yang basic lah, basic. Okey, ni sampel resume untuk degree. Ni macam ni sekarang ni ada yang bentuk macam ni. Ini biasa kalau fresh graduate bolehlah pakai resume macam ni. Raja boleh nampak ni yang cikgu paparkan ni? Boleh respon? Boleh cikgu. Boleh Boleh cikgu. nampak ni? Okey, alhamdulillah. Takut cikgu shock sendiri je. Okey, ini antara yang ada dalam CD ini macam ni nak buat resume ini penampilan kita juga boleh kalau pelajar cikgu suka tunjuk ni penampilan masa boleh buka. Ni kita bagi tahu pelajar kita macam mana nak grooming kalau dia nak bekerja. Okey, ni macam poster A1, A2 ni kita tahu ni pemakaian lelaki apabila hendak ke temuduga. Dalam tu semua ada. Nanti bila kita nak bagi ceramah kepada pelajar-pelajar ataupun kita nak bagi ceramah kepada pelanggan kita, kita tunjuk ini adalah pakaian korporat untuk wanita dan untuk lelaki. Okey. Okey, ini adalah bahan-bahan pengajaran. Ada juga berkaitan dengan maklumat IPT dan pekerjaan. Okey. Kita buka satu-satu lah. Ini deskripsi 10 pekerjaan pilihan Malaysia. So ada 10 100 pekerjaan yang popular di Malaysia. So kita buka satu-satu. Contoh dia nak bahagian keuangan. So dia nak jadi accountant. So dekat sini dia ada job description je. Macam ni cikgu dah sediakan accountant. Ini anggaran gaji dia biasa 2,500, 300, tak pendidikan, apa yang perlu Ini institut pengajar yang menawarkan Lepas tu ini dia punya deskripsi tugas. Ini senarai tugas. Okey. Ini contohlah. Ini yang paling mudah. Kita sediakan bahan-bahan ini kepada sediakan kepada pelanggan bahan-bahan ni IPT kalau dia minat jadi accountant. Okey, apa lagi? Dia nak jadi juga audit. Ini bahagian keuangan Ini 100, lepas tu kalau katakan dia nak jadi pegawai bank. So dia ada sikit description Okey, gaji ni dulu ni dah naik ni gaji dulu ni. Ni cikgu buat ni masa tahun berapa ni? Masa tahun 2015. Sekarang dah naik dah gaji dia lebih tinggi lah So yang penting kita tengok tahap pendidikan yang diperlukan Institut pengajian ni deskripsi juga senarai tugas. Ini masa cikgu kat MRSM yang belajar cikgu buat. Cikgu susun balik. Cikgu buatlah ni Cikgu susun dapat maklumat daripada jabatan Jabatan Kerja, Jabatan Perkhidmatan Jabatan Tenaga Kerja Sumber Manusia, dia bagi satu buku 100 deskripsi tugas. Jadi cikgu dapat balik macam mana cikgu nak sebarkan buku Jadi masa tu kita tak tahu nak buat, jadi cikgu type balik, jadi cikgu buat bentuk macam ni. Jadi pelajar beli CD tu. Kasi banyak mungkin hari ni tak pakai CD tu. Mungkin hari ni awak tak pakai, nanti satu hari nanti bila awak pergi di setting kerja, awak gunakan benda-benda ni. Supaya pendedahan kepada pelajar-pelajar. Okey, banyak dia ada 100 lah yang popular di Malaysia. Jadi kita dah buat kategori. Okey, kita dah bagi pendidikan. Pendidikan antara yang popular kaunselor. Ni kaunselor pun ada. Kalau kita cerita banyak kata ni anggaran gaji 2,000 tak ada sekarang dah lebih lah 2,000 lebih dah sekarang ni. Ni tengok macam mana dia kaunselor pelajar Universiti Malaysia Terengganu tak masuk sini. Ada ni Universiti Malaysia tapi dia lebih pada pendidikan kita bagian lebih kepada organisasi. Dia deskripsi tugas dia. Okey. Jadi banyak maklumat yang ada dalam ni yang pelajar boleh dapat. Jadi tutor pensyarah ni pegawai latihan vocational. Jadi ini adalah berbentuk penulisan Ini paling ringkas lah cikgu rasa Kalau nak banyak-banyak boleh tapi ini paling ringkas. Ada juga perkelasan maskor. Ini contoh maskor ni adalah yang dikeluarkan oleh Jabatan Tenaga Kerja yang ini semua kerjaya yang berada di Malaysia. Yang berada di Malaysia lah. So kita lihat dulu perkelasan maskor macam ni prinsip perkelasan maskor. Tahap pendidikan tahap pertama pendidikan rendah, kedua dia ada tahap-tahap pendidikan. Jadi kita bagi tahu dia punya classification ni berdasarkan apa. Okey, ni tahap pendidikan kumpulan utama. Kalau kata tahap keempat dia digelar sebagai profesional. Tahap ketiga dipanggil juruteknik dan profesional bersekutu. Okey, tahap kedua dipanggil pekerja sokongan perkahwinan. Ini adalah setting di Malaysia punya perkelasan kerjaya. Jadi kita boleh tahulah ini pekerja perkhidmatan dan jabatan. Pertama ada pendidikan sekolah rendah, dia dipanggil sebagai pekerja khas. Ini perkelasan-perkelasan. Jadi struktur perkelasan ada pengurus, pekerja sokongan. Banyak pelajar buku dia tebal. Tapi cikgu dah compile dalam ni
supaya kita dapat soft copy je. Nanti pelajar balik, pelajar tengok. Tak apalah, kadang-kadang kita lupa. Okey. Ni dalam BM. Tengok. Ni pelajar, muka surat 560. Ini yang sebenarnya yang buku dia tebal. Dr. Jasmine ada buku ni. Tapi cikgu compilekan melalui soft copy. Jadi kat sini pelajar boleh tengok. Banyak pekerjaan pengurus. Jadi dekat sini dia akan cerita berkaitan dengan ni pekerja-pekerja. Pekerja asuhan kanak. Ini ada tugas merangkumi, membantu kanak-kanak berdikari, mandi, memakai baju. Okay, contoh pekerjaan di kelas kali sini maksudnya pekerja asuhan kanak-kanak, pembantu taska, attendant taska, pekerja. Jadi kita nak dapat maklumat ni dalam otak kita memang taklah sebanyak. Jadi kita sediakan software ni supaya menjadi rujukan menjadi rujukan supaya pelajar kita ataupun klien kita boleh buka. Jadi cikgu buat benda ni supaya kita boleh digitalizekan lah. Okey. Ini maklumat So ni perkelasan, ada juga senarai ni buku modul profil kerjaya STEM. Ini juga kalau pelajar-pelajar yang daripada sekolah-sekolah sains, jadi kita ajar dia macam mana nak buat. Ni daripada UPSI masa ni dia buat dekat MRSM, kita ajar mereka bagaimana nak buat profil kerjaya. Ni lain kata profil kerjaya tentang di step kat sini dia cerita macam mana nak buat macam mana membina matlamat. Ini kita boleh buat program dengan pelajar-pelajar untuk sekolah menengah lah. Kat sini kita ada buku yang pelajar-pelajar boleh gunakan buku ini, modul ni untuk menjana. Ini adalah kerjaya-kerjaya STEM. Ni. Ini pun satu maklumat yang kita boleh buat program sekali. Cikgu penerangan program ni sangat membantu pelajar-pelajar contoh sekolah sains ni, MRSM, sekolah sains. Sebab bila mereka dah masuk sekolah sains ni bukan tak boleh nak masuk sastra tau. Jadi macam merugilah kerajaan bentuk sekolah sains tu sebab supaya mereka masuk dalam aliran sains tu. Okey. Yang ni deskripsi jawatan SPE. Yang ini untuk perkhidmatan awam saja. Tadi maskor tu untuk semua pekerjaan di Malaysia. Yang ini untuk perkhidmatan awam. Ini kita dapatkan sikit maklumat. Ini ada 342 muka surat. Ini pun cikgu dah compile kan. Okay, kita boleh tengok. Ini perkhidmatan awam. Yang ni dah lama lah. Nanti pelajar boleh tengok website je lah. Ini dulu zaman-zaman cikgu lah. Zaman-zaman apa 2010 ni tak ada. Jadi cikgu buat macam ni supaya pelajar-pelajar cikgu boleh tengok. Dan cikgu digitalizekan masuk dalam website MRSM tu ada portion counselling. Jadi cikgu buka folder-folder. Jadi pelajar boleh tengok kat sini. Antara gaji ni ini dah lama lama lah tapi boleh jadikan panduan. Lagi satu ni klasifikasi JPA terpisah satu. Ini kalau pengangkutan kalau pelajar kita akan panggil S41. Sebab S ni adalah perkhidmatan sosial. Jadi ramai pegawai psikologi dia punya grade dia S41. 41 ni 41 tu apa? Grade dia adalah degree. So dia taraf dia profesional. Awak kalau kerja di bahagian mana-mana, kalau S tu awak bekerja dalam bidang grade awak adalah grade S tu bermakna awak adalah kerja dalam bidang sosial. Okey. Di pendidikan macam cikgu di S45. Di S45 maknanya pendidikan dalam bidang sosial. Macam pensyarah semua di S. Maksudnya pendidikan tapi dalam bidang sosial. Pengajaran dia kira dalam. Ada orang yang N apa? N adalah pentadbiran dan sokongan. N621 N ni adalah bahagian pentadbiran dan sokongan. Jadi kita fahamlah grade ni sedikit. Okey, ini senarai IPT di Malaysia. Okey, ni ada 51. Yang ni adalah di IPT di IPTA. Yang ni adalah isi pengajian swasta yang taraf universiti. Semua ada di sini. Banyak ada juga yang college. Jadi cikgu masukkan dalam ni cikgu kumpul bahan-bahan ni. Okey. Kita tengok satu-satu lah. Okey, lepas tu panduan pembilihan kerjaya nomologi Yang ni berdasarkan tarikh lahir. Cuba tengok boleh tak? Kita cubalah cuba. Okey, kita boleh pakai lagi tak? Ini cikgu bangunkan untuk melihat tarikh lahir Kalau ada rezeki awak ada lah. Okey, contoh ini
Yang ni adalah panduan pemilihan kerjaya berdasarkan nomologi. Kadang-kadang mereka tak tahu. Kita pun tak tahu apa kerjaya dia. Jadi kita guna nomologi lah tarikh lahir. Okey, ni cara dia. So pengiraan tarikh lahir, kaedah nomologi. So kita cuba kalau boleh lah insya-Allah. Dah lama tak guna ni. Okey, nama cikgu Radi. Okey, tarikh lahir cikgu 4 hari bulan 7 1984. Okey, ini secara bagi panduan tau supaya mudahkan kita untuk belajar tapi tak mesti tepat Okey. Okey, jadi kita nak tengok nombor kat mana tau? Kita tengok nombor yang ini. Ni nombor 6. Yang kita nak tengok yang ni. Ni adalah nombor, kita punya nombor. Nombor kita 6. Nombor kita 6, yang ni kita nak nampak. So nombor cikgu adalah 6. Nomologi berdasarkan lahir cikgu adalah 6 Okey, nah ada juga yang boleh kaedah manual. Okey, kaedah manual awak isi je. Jadi kita nak yang nombor kod O adalah nombor asas anda. So yang ini adalah nombor asas. Dan kita nak tahu nombor asas kita. So dalam tarikh lahir nombor asas cikgu tadi berapa? 6 6. 6. Okey, jadi nombor 6 tekan nombor 6. Jadi apa kerja yang paling sesuai dengan cikgu? Doktor gigi, ahli farmasi, profesor, pensyarah, guru, pentadbir, pengurusan, setiausaha, penerbit, pustakawan, sedara. Jadi ini adalah kerjaya yang paling sesuai dengan cikgu. Sebab nomologi cikgu adalah nombor 6. Nombor 6. Jadi cikgu kata paling tepat dengan cikgu adalah yang ni paling sesuai. Yang kedua sesuai adalah accountant, arkitek. Ni memang yang kedua sesuai untuk cikgu. Yang tak sesuai, janganlah masuk dalam kerja ni. Dia tak ada orang kata matrik awak tak sesuai. Ni memang doktor sakit jiwa, jurawat, penulis, wartawan ni tak berapa sesuai dengan awak. Jadi cikgu pun pilihlah menjadi guru Jadi cikgu pun pilih jadi guru. Memang cikgu bilang akhirnya cikgu jadi pensyarah. InsyaAllah kalau ada rezeki jadi profesor. Sebab ni nombor asas cikgu, nombor 6. Jadi ini adalah kerjaya sesuai dengan cikgu. So bila dah tahu apa nak buat, okey dah. Okey. Dah dapat tarikh lahir, dah tahu kita punya kerja adalah nombor 6, bidang kerjaya contoh. Okey, kita nak tahu kita punya tadi cikgu pilih jadi guru kan. Okey, cikgu nombor 6. Jadi kita pun klik kat sini. Cikgu klik kat sini, cikgu tengok apa kerja yang sesuai dengan cikgu adalah bahagian pendidikan. Jadi pendidikan ada tak kat sini? Oh, cikgu boleh jadi pensyarah kat sini kan, pendidikan pensyarah. Jadi pensyarah tu apa? Jadi kita pun pergi dekat maklumat dan video. So klik kat sini, cikgu nak tahu apa kerja pensyarah tu. Jadi cikgu tadi bahagian pendidikan. Pendidikan, jadi tekan pendidikan. Ni ada jenis pendidikan yang ada, kerja-kerja pendidikan. Jadi pendidikan merupakan tunjang utama, ini adalah dia punya deskripsi. Dan cikgu dah buat kan, cikgu dah buat asas cikgu 6. Jadi cikgu tengok kerja paling sesuai adalah kerja guru pensyarah. Jadi cikgu nak pilih jadi pensyarah. Jadi ini personality kita. Lepas tu kita tengok pensyarah. Pensyarah kat sini ada tak? Ada. So kita tengok maklumat dia. Ni maklumat pensyarah. Okey, anggaran gaji 3,000, 3,600. Lepas tu ini ada tak pendidikan ijazah sarjana dalam bidang setaraf, ijazah sarjana kedokteran. Okey, sekurang-kurangnya dia pensyarah ni kena ada master. Okey. Jadi apa deskripsi tugas dia? Pensyarah ni menyampaikan kuliah dan mengadakan tutorial, seminar dan sesi makmal, mereka bentuk dan mengubah suai kurikulum, pendidikan serta menjadikan kesukatan kursus pengajaran begitu. Ini senarai tugas, cikgu pun baca. Okey. Lepas tu cikgu nak tengok video, ada video ke? Cuba tengok video ada tak? Jadi video ni tak rasa cikgu rasa tak berapa tepat Okey, ni salah satu contoh yang memudahkan dia So kita pun pergi kembali pada asas kembali. Yang asas dia. Jadi dekat sini kita boleh tekan nomologi lah, tapi tak begitu tepat lah pelajar kalau berminat. Okey.
Okey, jadi kita nak tengok pula, ni pentafsiran minat kerjaya ni kalau kita buat, kalau kita bidang sosial, kita tengok kita sosial, kita dah buat ujian kan, kita dah mula-mula buat inventory, lepas tu kita tengok SDS, tulislah nama nanti kan, tulis nama pelajar kita siapa, jadi dia bidang berapa, lepas tu tengok dia bagi S, cikgu punya kod adalah SIE, SIE. Jadi kita tengoklah SIE, ada tak kat sini kod cikgu? SIE. Ni kod cikgu. SIE. Bila cikgu buat, kod cikgu ada SIE. So, school, editor, consultant, educational, teaching, memanglah cikgu bidang cikgu macam ni lah yang boleh cikgu minat, yang boleh cikgu ceburi, yang memang sesuai dengan cikgu punya bidang tu, dengan kerjaya cikgu. Macam ni, consultant, educational, nurse, school, cikgu bolehlah bekerja kat bidang ni. Jadi kita tukarlah kod kita. Jadi kita buat ujian, kita dapat 3 kod ni. Nanti kita akan belajar yang ni dalam present nanti. Ni penafsiran lah. Jadi pelajar kena tengok kat sini banyak untuk kita sediakan. And then slide pengajaran ni tak apa. Ini kalau kata pelajar-pelajar minat nak bagi bengkel, pelajar boleh lah. Kita macam mana bengkel temuruga berkesan. Contoh dah ada slide kat sini. So pelajar boleh gunakan untuk bagi ceramah. Bagi ceramah berkaitan dengan kerjaya. Ni. Ni penulisan resume. Jadi pelajar boleh gunakan ni sebagai bahan-bahan ceramah. Ni. Macam ni lah. Ni banyak lagi kat dalam ni laluan lepas SPM, tips penyediaan resume, inventory personality sidik, folio kerjaya tingkatan 4, tingkatan 5 apa nak buat, panduan temuruga. Lepas tu kita ada juga software. Yang ni software lah, kalau kata tak boleh run, pelajar boleh download je software ni supaya benda tu boleh run lah. And then ini sumber internet. Ini Job Malaysia kalau kata panduan pemilihan khusus di IPT. Kita pergi ke senarai kelayakan, kita nak cari yang kata kunci. Boleh lagi tak ni? Kalau ada rezeki lah nanti kan buat. Kita cari kata kunci. Ni kalau ada boleh klik, nanti dia akan klik lah dengan internet. Tekan je nanti dia akan connect dengan internet. Yang ni kita nak cari kita punya bidang. So pergi kepada cari kata kunci. Nanti pelajar tengok ni tekan dekat sini. Cari kata kunci. Fake problem. Tak boleh ada setengah boleh cuba pelajar jangan ni. Ni sumber internet lah. Banyak lagi job street Ini kita boleh pergi job street, sistem penarafan kelayakan semua ada. And then ini video kerjaya. Ada banyak video kerjaya, ada 660 video kerjaya. So kita tengok bahagian kata kita nak tengok dalam bahagian teknologi maklumat. Dia tak panjang video dia, pendek je. Jadi pelajar boleh tunjukkan kepada student So cikgu nak tahu apa yang dikatakan dengan pekerja berkaitan dengan macam ni tak apa jelas kita tengok macam ni. Kita nak tengok computer programming career overview. Apa yang dimasukkan dengan career programming? So tunjuk aja overview ni. Ini juga boleh dijadikan sebagai job simulation. So kita nak tengok ini simulasi kerja berkaitan dengan computer programming. Kita tengok dulu. Dia tak panjang pendek je
Okey, ni contohlah Banyak lagi ada 660 video dalam ni. Okey, jadi senang tunjuk je video. Ini ada temu duga macam mana nak beasiswa ini macam mana tata cara temu duga, semua ada kat sini lah video tutorial So tunjuk je kepada kita punya pelanggan Okey. Ini adalah yang dalam CD tu lah So setakat tu itu saja. Okey. Okey, itu semua ada dalam CD okey. Dalam CD, jadi pelajar boleh dapatkan. Jadi kalau cikgu nak buat buku tu banyak kan, jadi cikgu buat macam tu senang lah Okey. Okey, nampak cikgu okey. Okey cikgu, saya nak tanya perkembangan kejayaan dan pemilihan kejayaan adalah suatu perkara yang sama atau berbeza? Okey, dalam perkembangan kejayaan, salah satu yang perlu kita buat adalah membuat pilihan kejayaan. So dalam pilihan kejayaan, kita perlu ada perancangan kejayaan. So dalam perkembangan kejayaan, topik utama adalah perkembangan kejayaan, tapi sub-sub topik dia pemilihan, perancangan, itu subtopik dia lah. Okey. Jadi yang paling besar adalah dia punya ibu dia adalah perkembangan kejayaan. So dalam perkembangan kejayaan tu kita ada macam maklumat kejayaan, kita ada pemilihan kejayaan, kita ada perancangan kejayaan. Okey. Okey, bagus soalan daripada Fatin. So ada lagi soalan pelajar? Sila kalau bertanya, ada lebih 10 minit lagi. Sila kalau ada apa-apa yang nak bertanya berkaitan dengan bagaimana kita nak menubuhkan CEC So untuk maklumat pelajar, mungkin lepas kita cuti ni kita akan ada midterm. So dia akan cover sampai tajuk ni, sampai tajuk CEC. Daripada awal sampai CEC kita akan cover sampai tajuk tu. Okey. Sila kalau ada soalan. Fidaus ada Fidaus? Ada cikgu. Fidaus ada soalan? Wakil lah, wakil. Kalau ada soalan. Midterm nanti bentuk apa cikgu? Cikgu difahamkan ada bentuk mungkin apa ni MCQ dan juga adalah sedikit ni. Cuma kalau kamu nak tahu cikgu tak pasti sebab hari ni Dr. Jasmine tak buat kelas. Okey, soalan ni Dr. Jasmine akan bagi tahu last minute. Cuma nanti Fidaus cubalah orang kata apa survey dekat student batch kumpulan 1. Okey, dia ada bagi tahu kan. Tapi yang cikgu faham setakat ni yang dibincangkan kita akan buat objektif. Sikit je lah subjektif. Tapi kalau Fidaus nak tahu lebih lanjut, cubalah tanya berapa orang di kelas kumpulan 1. Lagi Fidaus ada lagi soalan? Okey, yang lain sila kalau ada soalan. Khairil Marcelino, macam mana Khairil? Khairil ni jauh Hari ni ada line tak? Khairil Marcelino. Boleh dengar tak cikgu? Ya tuan, ya tuan. Ya cikgu. Khairil sekarang macam mana? Line clear? Ada kat rumah kawan lagi ya? Rumah tuan, tapi cikgu tuan pula. Cikgu tapi stres. Line tak clear Cikgu. Okey, so itu untuk hari ini. Itu adalah berkaitan dengan maklumat kejayaan. InsyaAllah kalau tak ada, insyaAllah kalau tahun next semester kita akan belajar pula kaunseling kejayaan. InsyaAllah cikgu dengan Puan Rosita akan mengajar subjek kaunseling. Dan kaunseling ni lebih kepada teori, lebih kepada apa ni lah, kita akan buat sesi kaunseling dengan menggunakan model. Okey, yang ni kita dah tahu maklumat. So salah satu perkara penting dalam kaunseling kejayaan kan, kita nak buat kaunseling kejayaan, kita kena tahu maklumat. Itu dia. Itu sebab kenapa kita kena belajar dulu maklumat perkembangan kejayaan. Baru kita belajar kaunseling kejayaan. Sebab apa? Kalau kita nak buat sesi kaunseling kejayaan, salah satu benda yang kita kena mahir adalah maklumat. So untuk kita tahu maklumat ni, tak semua boleh masuk dalam otak kita, jadi kita susun maklumat tu. Susun maklumat tu supaya nanti bila pelajar pergi ke mana-mana, nanti dalam konsultasi nanti, saya juga tak pasti awak dah ambil ke subjek konsultasi. Zulaika, dah ambil ke subjek konsultasi? Belum. Okey, bagus. So, bila katakan nanti bila awak buat konsultasi, pergi ke sekolah-sekolah, antara subjek-subjek yang bagus adalah maklumat perkembangan kejayaan dan juga kemahiran asas belajar. Okey, kalau berminat, cikgu tak CD-kan konsep asas belajar tu, bolehlah jumpa cikgu, kita bagi soft copy cikgu tak boleh bagi masuk bagi kat email tak boleh sebab dia besar.
Kat situ dia akan belajar teknik mengingat, teknik membuat peta minda, macam mana kita nak membaca, teknik mengurus masa. Jadi ada buku dia tapi cikgu dah tak keluarkan, tapi cikgu ada soft copy. Lagi satu ya, cikgu terlupa dah nak tunjuk ya. Cikgu rasa awak punya CD tu nanti awak tengok, dia ada tambahan sikit tau, awak punya CD tu. Okey, awak punya CD tu ada satu buku maklumat perkembangan kerjaya. Sekejap cikgu tengok. Okay, dalam CD tu ada soft copy berkaitan dengan buku yang ni. Ni soft copy yang ni Dia nampak? Di dalam ni ada pelan tindakan Okay. Tapi tak ada kat sini. Tapi dalam buku tu ada. Ini buku maklumat perkembangan kerjaya. Ada dalam awak punya CD. Nanti awak buka cuba tengok. So dalam ni ada pelan tindakan ada ujian inventory. Ada inventory dan kerjaya-kerjaya STEM lah. Cikgu, benda yang dalam CD masuk midterm ke? Itu tidak. Itu tidak masuk midterm, tapi cuma dia sebagai panduan awak lah. Itu berkaitan dengan maklumat kerjaya, tapi tak masuk midterm. Yang masuk midterm adalah nota yang kita baca, yang cikgu bentangkan. Okay? So ada apa-apa soalan? Okay, CEC perlu tak berdaftar di bawah mana-mana jabatan? Okay, kalau kita nak buka secara private lah CEC ni, kita perlu berdaftar dengan SSM lah, syarikat lah, syarikat sebab kadang-kadang kita kena bayaran. Tapi kalau di jabatan tak perlu So kita perlu minta kebenaran daripada ketua jabatan atau kita minta kebenaran daripada bos, pengurusan tertinggi. Kalau dia benarkan kita buka lah, tak ada masalah. Okay. So ada lagi bagus soalan daripada Syukran lagi soalan? Okay. So kalau tak ada, so kita boleh berhenti setakat sini dulu So kalau tak ada, kita akan berhenti setakat sini. So bacalah nota yang ada dengan buku-buku tambahan supaya menambah kepemahaman. Tengok balik video-video yang cikgu send pada awak tu. Ulang kaji semasa cuti ni. Dan kita akan bila buka ni, lepas buka nanti kita akan ada midterm sampai cover tajuk CEC ni So kalau tak ada apa, kita tundakan dulu kita punya kelas dengan tasbih, kifayah dan surah Al-As.